أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang dan disusung oleh Al-Hafiz Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sekarang ni masih lagi di dalam perbahasan adab qada hajat. Hadis yang ke-15. Katanya, wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-gha'it فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. Maksud hadis daripada Ibni Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke tempat buang air, lalu menyuruh aku supaya membawakan kepadanya 3 biji batu. Aku hanya dapat 2 biji sahaja dan tidak dapat yang ketiga. Lalu aku bawakan kepadanya tahi unta kering. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya ia kotor. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ditambah oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Darqutni dalam hadis yang bermaksud bawakan kepadaku yang lain daripadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu lepas kita telah bincang secara panjang lebar berkenaan dengan alat yang digunakan untuk beristinja. Alat yang digunakan untuk beristinja 2. Yang pertamanya air, yang keduanya batu dan seumpamanya. Orang yang ingin beristinja dengan batu disyaratkan beberapa syarat, yang diantaranya adalah jangan kurang daripada 3 biji batu. Sebagaimana hadis yang diriwayat daripada Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita istinja kurang daripada 3 biji batu. Kata ulama, yang dimaksud dengan 3 biji batu di sini adalah 3 kali sapu. Kalau batu besar kita sapu dengan 3 penjuru yang berbeza, maka sudah memada walaupun sebiji batu. Dan hukum sama juga selain daripada batu, iaitu setiap benda yang kasak, bukan benda yang licin yang dapat menanggalkan najis, yang mana benda tu suci, bukan benda mutanajis dan bukan benda najis, yang tidak dihormati oleh syarak. Kalau makanan anak adang, makanan binatang, hak tu tidak boleh. Sehingga makanan jin pun tidak boleh kita guna untuk beristinja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abdullah bin Mas'ud, yang mana dia juga termasuk dalam khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong ambil air untuk Rasulullah untuk beristinja, tolong bawa batu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja. Jadi Abdullah bin Mas'ud satu ketika dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat qada hajat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan kepada Abdullah bin Mas'ud yang sebagai khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
supaya Abdullah bin Mas'ud mendatangkan 3 biji batu. Abdullah bin Mas'ud cari, jumpa 2 utir je. Hak sutir lagi tak jumpa. Lepas tu dia kata benda lagi nak sutir. Tengok. Ni kerah juga ni. Taik binatang. Taik binatang. Ada riwayat menyebut taik himar, taik keldai. Dia tanah Arab, dia taik, dia cepat kerah sebab dia panas semua kan. Tidak sama dengan tempat kita. Pak kita kadang-kadang kalau mulang musim tengkujuh kok, bulan 12 pagi, petang, siang, malam duk hujan, dah nak kering dah taik lembu tu. Usah kata taik lembu, baju pun basuh payah nak kering. Kita kalau kita duk Mekah kan, kita basuh baju 2 jam kering molek-molek ada dah. Kan musim panas kan. Musim sejuk pun sama juga sebab cuaca dia cuaca kering. Jadi taik lembu kering kerah ketung macam batu kok kerah dia kata ambil ni sutik. Yui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ambil 2 butir batu, hak sutik lagi, hak taik tu Rasul buang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang. Baik, bukan setakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang, Rasul kata riks. Taik ni kotor, najis. Maka ulama mengambil daripada hadis ni bahawasanya setiap benda yang najis ataupun benda yang mutanajis tidak boleh kita guna untuk beristinja. Kita masuk dalam tandah, kita pun kecing, lepas daripada kecing kita pun buka air pahit tadak sikit. Allah, parok sungguh dah nak buat wan ni. Kita pun tengok dalam tong sampah, ada tisu bekas orang guna dah. tisu bekas orang guna dah, tisu bandar. Tisu ada kuning di tisu. Kita kata ambil ni guna nampak kering dah. Tak boleh. Sebab tisu tersebut telah digunakan. Tisu tersebut mutanajis. Benda hak yang mutanajis ataupun benda hak yang najis tidak boleh kita guna untuk kita beristinja. Dia lain dia mutanajis lain daripada najis. Kalau mutanajis ni benda tu suci tapi terkena najis. Mutanajis bukan mutanajis. Ada sebahagian daripada orang tua-tua kita dulu, dia sebut mutanajis. Dia silap tak tasydid. Dia bukan tasydid atas nun, dia tasydid atas jim, mutanajis. Dia mutanajis isim fa'il daripada tanajjasa yatanajjasu. Mutanajis. Baik, bukan mutanajis. Tapi tak apalah. Dia silap bagi sedikit pun tidak merosakkan perbahasan. Silap bagi. Tapi kesilapanlah. Jadi mutanajis lain daripada najis. Najis ni zat dia tu najis. Tai najis, air kecing najis. Mutanajis, baju kita kena air kecing, baju kita ni dah panggil mutanajis, suci tapi terkena najis. Okey, sama ada najis ataupun mutanajis, kedua-dua tidak boleh digunakan untuk beristinja berpandukan kepada hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu tai, pada tai kerah. Boleh juga nak istinja dengan tai. Orang yang duduk di tanah Arab, mungkin dia pernah tengoklah tai kerah ketung gitu. Dak tanah Arab di tempat kita pun hak tai lembu, hak yang musim panas. Dia bukan musim hujan lah. Dia berok lama tu kerah ketung macam batu dah. Baik, tak ada masalah, boleh je kita nak lesek, nak buang benda kekotoran ataupun najis yang berada di kubul ataupun dubur kita, boleh je. Tapi benda tu dilarang oleh syarak sebab benda tu najis. Dia najis, dia tidak dapat membersihkan, menyucikan tempat kita qada hajat saat ni. Maksudnya kubul dan dubur. Okey, satu. Yang keduanya daripada hadis ni juga dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Daruqutni ada penambahan, Rasulullah kata mu datangkan hak lain lah, cari hak lain selagi. Maka kata ulama daripada hadis ni mestilah sekurang-kurangnya 3. Bukan hadis ni saja, ada hadis campur hadis lain. Tengok Rasul suruh pula cari sutir lagi. Dia istinja dengan batu dan seumpama batu, tisu, kertas, kain apa semua sekali, kayu ke daun ke, mesti sekurang-kurang 3 kali sapu. Kalau bersih dah 2 kali sapu, kena tambah lagi. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bersih inqa satu syarat, 3 satu syarat. 2 syarat situ. Andai kata bersih dah, tak ada dah jirim, zat najis, selepas kita sapu sekali, tetap kita kena sapu kali kedua, kali ketiga, baru dikirakan suci. Kalau kita sapu 3 kali tapi masih lagi ada kuning je, masih lagi ada belengah je, kalau cakap kita kan belengah je, tidak memada lagi, mesti kena inqa. Apa dia inqa? Mesti kena bersihkan, kena tambah lebih daripada 3. Dalam mazhab Imam Syafi'i ni 2 syarat. Yang pertamanya inqa, yang keduanya 3.
Mesti kena ada 2. Kalau cukup dah 3 tapi belum lagi bersih, kena tambah. Kalau bersih dah sebelum cukup 3, kena cukup 3. Sekurang-kurang 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar. Kata para sahabat, kami beristinja kurang daripada 3 biji batu. Jadi kalau tisu hok lebar gini, kita lak sini se, tapi jangan tangan kena lah. Tangan kena habis najis dengan tangan pula. Ataupun kalau payah sangat, bahan 3 helai tisu. Kalau misalnya untuk istinja kecil mudah je. Istinja kecil, tisu ni bagi 3 pun tak apa. Tapi yang penting jangan kena tangan. 1, 2, 3, selesai. Kalau masih lagi ada air kecil, kena tambah lagi. Sebab belum lagi inqaq nama dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi'azmin aw rawthin wa qala innahu ma la yutahhiran, rawahu ad-Daraqutni wa sahhahah. Maksud hadis daripada Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Ingatlah nama Abu Hurairah, banyak kali dah kita duk baca kan. Abdul Rahman bin Sakhrin, itu nama Abu Hurairah. Kalau Allahu Rabbi, kalau Abu Sa'id Al-Khudri, nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Hurairah, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Itu benda yang Abu Sa'id Khudri pula. Abu Hurairah, sila. Abu Hurairah nama dia adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Abu Sa'id Al-Khudri nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu kita kena ingatlah nama-nama sahabat. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beristinja dengan tulang dan tahi binatang yang kering. Tulang tak boleh istinja. Tahi binatang yang kering tak boleh istinja. Sebab benda tak boleh? Sebab di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang. Susah sekali dah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan kumpulan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan jin. Rasulullah dakwah jin. Baik, maka Rasulullah kabarlah kepada sahabat dia. Makna dia jumpa dengan jin. Lepas daripada itu dipendekkan cerita, dalam panjang-panjang tu Rasulullah cakap dengan jin apa yang di antara percakapan Rasulullah dengan jin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada jin, lakum kullu 'azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aydikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu setiap tulang yang disebutkan nama Allah Taala atas tulang tersebut. Maksudnya ketika tulang tu, binatang tu disembelih, maka masa sembelih tu disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tulang dia apabila boleh kepada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au farama yakunu lahma, dia akan penuh dengan daging. Kita bahkan habis dah, dia masih lagi ada daging. Daging tu kita nampak maksudnya makanan jin lah. Ya, daging hak yang ada tulang makanan jin tak sama dengan makanan kita. Kalau nampak tabat dak lepak. Kalau nampak memang kita sepang terus dak wi ke jin-jin Memang kita pun kelong juga kan nak pergi ke jin. Jadi dia ada makanan di tulang saat itu, dia ada pula daging hak yang lain, hak yang sebagai makanan jin. Ni hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada jin. Wa kullu ba'ratin 'alaful lidawabikum, setiap tahi binatang adalah makanan bagi binatang-binatang kamu. Tahi-tahi binatang tu makanan kepada binatang-binatang jin pula. Ni hak yang disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Lalu tu kata Rasul kepada sahabat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tastanju bihima, mu jangan istinja lah dengan tahi binatang. Begitu juga dengan tulang binatang, mu jangan istinja. Sebab benda? Fa innahuma ta'amul li ikhwanikum, sebab tulang dan tahi binatang saat itu adalah makanan kepada saudara-saudara kamu. Hakmu tak nampak dengan mata kepala. Dia ada orang jin tu. Allahu Rabbi ada. Kita ingat orang tua dulu dah awal kalau dia lebong kita. Dia kata ni Masjid Putih ni ada yang nak main.
Orang tua-tua dululah. Orang tua-tua dulu. Siapa ke orang tua ni nak ada seorang tengah-tengah malam budak berani sini. Dululah, tak tahulah, kita dengar orang tua-tua dulu duk cerita. Kalau ia lebong pas kita. Baik, kita hanya menakalkan sahaja. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, oleh kerana tulang adalah makanan jin, maka perlu kita kena hormati makanan saudara kita. Tidak boleh kita guna untuk beristinja. Maka kata ulama, kalau makanan jin tidak boleh digunakan untuk beristinja, makanan manusia lebih aula lagi. Lebih aula lagi lah, tak boleh nak ambil roti kerah nak buat istinja. Beli roti oleh kerana banyak sangat roti di rumah dah habis tu, pakai buat istinja retek. Hai, tak boleh, hukum dia adalah salah. Sebab benda tu adalah dihormati oleh syarak. Tu kita kena ingat. Kalau buat juga tak sah. Kata dia, sesungguhnya kedua-duanya tidak boleh menyucikan. Benda kedua-duanya kembali kepada tulang dengan tahi isania, tidak dapat menyucikan. Sebahagian daripada ulama mengambil daripada hadis ni, dia kata lagu mana orang istinja dengan batu menyucikan, tempat dia jadi suci. Sebagaimana istinja dengan air, maka tempat dia jadi suci apabila hilang zat najis, hilang sifat warna, rasa dan bau. Begitu juga orang istinja dengan batu, kayu, apabila cukup syarat dia, jadi suci juga tempat tersebut. Sebab dalam hadis ni Rasulullah kata lagu mana tulang dengan tahi dia tidak dapat menyucikan. Benda yang kita dapat mafhum daripada hadis ni, selain daripada tulang, dengan tahi dia dapat menyucikan tempat tersebut. Sebab itulah ada sebahagian daripada ulama mengambil daripada hadis ni, orang yang istinja dengan batu, dengan tisu, tempat istinja dia saat itu dihukumkan sebagai suci. Cuma ada sebahagian pandangan yang kedua, dia kata mana tak suci tempat tersebut, dah ada lagi kesan-kesan kan, cuma dimaafkan. Okey, sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Pandangan ulama yang mengatakan suci tempat tersebut, dalil dia hadis ni. Okey, tapi dipanggil dalil bukan daripada mantuk hadis, tapi daripada mafhum. Oleh kerana Rasulullah kata tulang dengan tahi itu tidak dapat menyucikan, maksudnya mafhumnya hak selain daripada tulang dan hak tahi dapat menyucikan lah. Okay, itu maksud dia. Seterusnya hadis yang ke-17, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu, rawahu ad-Daraqutni walil Hakim aktsaru 'adzabil qabri minal baul wa huwa sahihul isnad. Hadis ini hadis sahih. Maksud hadis daripada Abu Hurairah, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersihkan dirimu daripada kencing. Kena bersihlah dirimu daripada kencing. Mu kena bersihkan dirimu daripada kencing. Kerana dia kata Rasulullah, kerana pada umumnya azab kubur. Maksudnya pada umum azab kubur, kebanyakan azab kubur adalah berpunca daripada air kecing. Banyak orang kena azab dalam kubur kerana air kecing. Ni apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Imam Hakim An-Naisaburi meriwayatkan kebanyakan azab kubur adalah disebabkan oleh air kecing. Allahu Rabbi. Kita duk kecing siang malang. Berapa kali sehari kita kecing? Ni kecing yang keluar daripada kita tu, kalau kita tak belajar molek, tak jaga molek, dia menjadi penyebab seseorang saat itu kena azab kubur. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, kata Rasulullah, aktsaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur adalah daripada air kencing. Tu kena jaga molek. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Daraqutni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kena bersih daripada air kecing. Maka ulama fiqh menyebut bahawasanya disyariatkan ataupun dituntut kepada kita selepas daripada kita qada hajat, kita beristibra'. Orang yang biasa belajar sebelum daripada ni dia fahamlah istilah istibra', menda istibra'. Orang yang tak biasa belajar, menda istibra'. Istibra' ni pastikan benda najis tak ada dah dalam kemaluan selepas daripada qada hajat. Okey, itu benda maksud secara mudah lah. Sama ada orang lelaki ataupun orang puak,
Disyariatkan, dituntut kita buat. Lepas daripada kita kecing, kita sunat, kita istibra'. Dituntut kita istibra' lepas daripada kecing. Sebab Rasul kata istangzihu minal baul, mu kena bersihkan daripada kecing. Jadi kena istibra'. Cuma hukum istibra' tu sendiri ulama berselisih pandangan. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, sebahagian daripada ulama dalam mazhab Syafi'i berkata wajib istibra'. Istibra' tu kalau orang lelaki ikutlah lagu mana, deheng ke, hak perlu jalang-jalang ke, yang penting tak ada dah saki baki dalam kemaluan. Baik, namun menurut pandangan majoriti ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan dalam mazhab Hanbali mengatakan istibra' bukanlah wajib, bukan sunat. Pendek kata, sama ada pandangan ulama mengatakan wajib ataupun sunat, kedua-dua pandangan tersebut sependapat mengatakan istibra' selepas daripada qada hajat dituntut. Dan lagu mana cara nak istibra' ikutlah. Apabila kita yakin dah tak ada benda dah dalam benda kemaluan kita, bagai selesai lah. Kalau kita yakin ada lagi ataupun kuat sangkaan, dalam mazhab Imam Syafi'i pun kata wajib istibra'. Jadi kalau yakin tak ada dah, sangkaan kuatnya tak ada dah, maka sunat istibra'. Daheng 3 kali ke. Kalau orang yang perlu jalan 3 langkah, orang je perlu bangun sekali. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Ni ulama beringat pula, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan jadi was-was pula ah. Jadi was-was. Tandah satu rumah ada penghuni rumah ada 10 orang. Dia istibra' 20 minit. Dah orang lain nak guna lagi tandah. Kalau subuh kok bangun dah lah pukul 6. Lewat dah bangun. Duk istibra' pula setengah jam. Orang lain dah nak guna tandah. Okey, istibra' dituntut, tapi jangan berlebih-lebihan kerana ia akan membawa kepada was-was. Membawa kepada was-was adalah salah. Itu kita kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni menyebut bahawasanya kebanyakan azab kubur adalah daripada kencing. Sebenarnya apa kebanyakan azab kubur daripada kencing? Kerana di antara syarat sah sembahyang adalah bersih daripada najis. Sembahyang adalah tiang kepada agama. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amuduhu shalah, tiang kepada perkara itu adalah sembahyang. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Perbatasan di antara seorang lelaki dan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan sembahyang. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian di antara kami dan mereka itu adalah sembahyang. Jadi, oleh kerana sembahyang adalah rukun Islam. Okey, itu yang pertama. Di antara syarat sah sembahyang, syarat sah rukun Islam sembahyang ni adalah suci daripada najis. Maka orang yang ada najis tidak sah sembahyang dia. Jadi apabila tidak sah, buat dengan tak buat sama je hukum. Mau buat dengan tak buat sama. Jadi orang yang buat sembahyang dia tidak sah, sama hukum dengan orang yang tidak buat. Sebab itulah penting kena jaga suci daripada najis. Itu kita kena ingat. Dah berapa sebut bab air kecing saja? Kan najis lain banyak lagi kan? Kerana kata ulama, air kecing saat ni, oleh kerana setiap hari banyak kali kita kecing. Apabila banyak kali kita kecing orang dan banyak kali ni dia bermudah-mudah. Bermudah-mudah. Tengok di tempat kita ramai mana hak kecing-kecingnya pacau-pacau, jetik-jetik je. Pakai adat basuh dah. Ramai lagi di tempat kita pakai jetik-jetik gitu je. Malah basuh-basuh dah. Tengok orang bermudah-mudah dalam masalah ni. Apabila bermudah-mudah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan. Okey. Yang kedua, yang ketiganya daripada hadis ni juga kita dapat menjadikan dalil bahawasanya di sana ada azab kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ammata azabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur daripadanya. Jadi sebenarnya di sana ada azab kubur. Azab kubur adalah benda yang pasti akan berlaku. Cuma bukan semua orang lah kena. Dia apabila orang tu mati, ataupun dalam kubur ni, dalam alam barzakh ni dia ada 3. Himpitan kubur, lain daripada fitnah kubur, lain daripada azab kubur. Okey, itu 3 perkara berbeza. Himpitan kubur, lain daripada fitnah kubur, lain daripada azab kubur. Azab kubur
Dia akan kena kepada orang bukan Islam, orang kafir, ataupun orang Islam yang melakukan kesalahan tertentu. Di antaranya ni kecilnya. Dalam satu hadis yang diriwayat daripada Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Satu ketika Rasul lalu kat dua kubur. Lalu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya ni dua kubur ni, tuang kepada dua kubur ni sedang diseksa sekarang ni. Allah Taala memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benda yang gaib. Rasul lalu dengan sahabat dia, bersama dengan sahabat dia kat dua kubur. Rasul kata innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya penghuni dua kubur ni sedang diseksa. Allah Rabbi seksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, kata Rasulullah. Sebenarnya dia diseksa ni bukan pada suatu benda yang besar, bukan suatu benda yang susah. Kalau nak tinggal mudah sangat. Ada satu riwayat, wa innahuma lakabir. Sesungguhnya keduanya adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mudah untuk tinggal, tapi di sisi Allah Taala besar. Siapa tu kena seksa? Termasuk dalam dosa besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah seorang daripada keduanya, sebab dia kena seksa dalam kubur kerana dia tidak menutupi daripada kencing. Okey, satu riwayat. Ada riwayat yang kedua, fakana la yastanzihu minal baul. Dia tidak bersihkan diri daripada kencing. Wa ammal akhar, ada pun seorang lagi, fakana yamshi bin namimah. Dia sentiasa duk ngacung. Duk ngacung, jadi batu api lah kita katakan. Jadi batu api sampai ke baluh habis orang. Berayu sungguh. Mulut lembek, orang ngacung sampai ke baluh orang. Kedua-dua golongan ni diseksa dalam kubur. Allah Rabbi, dak siapa di dak siapa di neraka lagi, kena seksa dah dalam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Okey. Dalam kubur dia ada tiga perkara. Himpitan kubur, fitnah kubur, azab kubur. Kita orang belajar kena dapat beza tiga tu. Dia himpitan kubur lain daripada fitnah kubur, lain daripada azab kubur. Himpitan kubur tak ada siapa pun yang terlepas. Sehingga kan orang Islam yang soleh pun tidak terlepas. Semua kena belaka. Himpitan kubur. Tanang kena hipit kubur. Cuma kalau orang baik sekejap je ada himpitan kubur. Lepas daripada tu dia dapat angkat. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalil qabri daghtah. Sesungguhnya bagi kubur ni ada himpitan. Lau kana ahadun najian minha naja Sa'd bin Mu'adz. Kalau ada orang yang selamat daripada himpitan kubur, yang lepas terselamat, nescaya Sa'd bin Mu'adz, seorang sahabat Rasulullah, akan terselamat. Siapa Sa'd bin Mu'adz? Seorang sahabat Rasulullah dari kalangan puak Ansar. Kedudukan dia di sisi Rasulullah sebagaimana kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Abu Bakar adalah puak Muhajirun. Abu Bakar dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, dia cedera parah di lengan. Lepas daripada tu dia mati. Selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang dengan Banu Quraidah, dia mati. Hari kematian dia penuh. Bukan setakat orang malaikat. Kalau kita hebat dah orang pakak mari yo. Tapi ni hak yang mari pada hari kematian Sa'd bin Mu'adz bukan sahabat-sahabat saja, bahkan para malaikat. Sehingga kan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha, sesungguhnya orang ni, alladhi taharraka lahul arsh, yang bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala di hari kematian dia. Di Sa'd bin Mu'adz masa dia mati gegar arasy. Arasy Allah Taala gegar. Allahu Rabbi, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz. Bergegar arasy Allah Taala kerana kematian Sa'd bin Mu'adz. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i, sesungguhnya inna hadzal ladzi taharraka lahul arsh. Ni orang ni yang masa kematian dia gegar arasy. Satu, wa futihat lahu abwabus sama. Pada hari kematian dia pintu-pintu langit dibuka untuk dia. Wa syahidahu.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syahidahu 70,000 minal malaikah, hadir pada hari kematian dia 70,000 para malaikat. Tak jeng kata 70,000 malaikat. Kalau orang memang jeng tu berapa kilometer tak tahu. Para malaikat mari. Tu pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad dhamma dhammatan, sesungguhnya dihimpit dia dalam kubur satu himpitan. Thumma furrija anhu, kemudian dilapangkan daripadanya. Jadi himpitan kubur siapa pun tidak akan lepas. Semua akan lalu belaka, sama ada orang baik ataupun orang yang tidak baik. Cuma perbezaannya orang baik sekejap saja. Orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang fasik, ahli maksiat, orang kafir, maka kekal, maksudnya lama dia kena himpitan kubur. Okey, tu himpitan kubur. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur, la aflata hadha as-sabi, nescaya kanak-kanak ni akan terlepas daripada himpitan kubur. Tapi pada hakikatnya tidak ada siapa pun yang terlepas daripada himpitan kubur. Okey, itu himpitan kubur yang pertama. Yang keduanya fitnah kubur. Fitnah kubur lain pula. Fitnah kubur ni benda soal munkar nakir dalam kubur, tu fitnah kubur. Dia tanya man rabbuka wa man nabiyyuka. Tu adalah fitnah kubur. Soalan munkar nakir dalam kubur. Adapun azab kubur, lepas daripada tu, kalau orang nak jawab, maka dia akan diseksa. Dia azab kubur adalah sabit dengan dalil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dia daripada Quran dan hadis. Orang yang menolak azab kubur adalah orang yang bermasalah akidah dia. Sebab itulah ahli sunnah wal jamaah, di antara i'tiqadnya adalah kita kena i'tiqad bahawasanya azab kubur adalah sebenar. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, satu ketika ada seorang perempuan Yahudi mari jumpa dengan Aisyah. Dia pun apabila dia jumpa dengan Aisyah, dia sebut azab kubur. Lepas tu dia kabur kepada Aisyah, a'adzakillahu min azabil qabri, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamat engkau daripada azab kubur. Dan tu Aisyah pun pengong, ada ke azab kubur? Maka Aisyah pun ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, azabul qabri haqqun." Azab kubur adalah sebenar. Sehingga kan kata Aisyah, lepas daripada tu aku tidak melihat pun Rasulullah sembahyang, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan minta berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Okey, kita ada himpitan kubur, kita ada fitnah kubur, dan kita ada azab kubur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang menyebabkan seseorang terkena azab kubur adalah dia tidak jaga masa dia kecil. Tu kita kena jaga molek. Melainkan kalau sekiranya orang hak kena salisul baul, maksudnya kecil dedah hak yang berik dak makan dah. Tobek semua. Tu dimaaflah untuk dia. Ni orang hak yang biasa-biasa ni. Awal boleh kecil tu buat ikut dangnya. Sedangkan kecil saat ni tu ada hukum. Istinja daripada najis untuk sembahyang adalah wajib. Suci badan, suci pakaian daripada najis adalah wajib sebelum daripada kita mengerjakan sembahyang. Orang yang tahu dah benda tu perlu dibuat, tiba-tiba tak jaga, maka sembahyang dia tidak sah. Apabila sembahyang dia tidak sah, dia sembahyang sama dengan tidak sembahyang. Sebab itulah dia akan kena azab dalam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada azab kubur. Baik. Seterusnya katanya, wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala, 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i an naq'uda 'ala al-yusra wa nansib al-yumna. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin dha'if. Maksud hadis daripada Suraqah bin Malik, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kami cara duduk dalam tandas, iaitu duduk atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Jadi cara dia adalah kita duduk atas kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Kita duduk macam biasa, cuma kaki kiri kita gendah, kaki kanan kita tegakkan dan kita berat balik kiri. Okey, tu hak yang dimaksudkan dengan hadis ini. Sebab dia memudahkan untuk kita qada hajat. Cuma hadis ni diriwayat oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Walaupun hadis ni hadis dhaif, namun
sebahagian daripada ulama mengatakan tidak menjadi masalah dalam bab benda lagu ni, maka tak ada masalah, bukan daripada sudut tengok kesihatan pun tidak bercanggah, oleh kerana usuh kita memang dia berat sebelah. Jadi kalau kita berat balik kiri, kita tegakkan kaki kanan, maka dia mudah untuk keluar najis. Seterusnya, wa an Isa bin Yardad an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur dzakarahu 3 marrat, rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Maksud hadis daripada Isa bin Yardad, ada riwayat Yazdad daripada bapaknya radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang daripada kamu membuang air kecil, hendaklah ia menguru atau memicik ke maluangnya 3 kali. Cuma hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Kita nak jadikan hadis ini sebagai sandaran hukum tidak dibolehkan. Namun kita dituntut istibrak, sama ada dengan urut zakat ke ataupun dengan cara yang lain. Hak tu adalah dituntut, bukan berpandukan kepada hadis ni, namun berpandukan ke hadis yang sebelum daripada ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istangzihu minal baul, mungkin kena bersihkan daripada air kecil. Tu kita bincang dah hukum istibrak sebelum daripada ni. InsyaAllah kita akan sambung mulalah pada minggu akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbincangan kita pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat, agar diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.